walaupun negeri ini mungkin tidak sebesar negeri lain, tetapi fatwa-fatwanya senantiasa dinantikan dan kelihatan lebih bersifat praktikal dan menyelesaikan masalah umat. Dengan kepelbagaian tokoh-tokoh yang menganggotai jawatankuasa fatwanya dan fatwanya bersifat global dan sebagainya. Mungkin doktor sebagai salah seorang daripada AJK Fatwa boleh komen sikit fatwa Perlis yang kelihatan merentang mazhab dan praktikal dalam dunia moden. Baik. Apabila berbahas tentang isu mazhab, kita kena akui hakikat yang mana kebanyakan isu-isu fiqh ni kebanyakannya adalah isu-isu ijtihadi. Isu ijtihadi maksudnya kita boleh berbeza pendapat dan kita boleh memilih mana-mana pendapat. Kerana dalam isu adakah seseorang wajib mengikut mazhab yang satu ataupun tidak, memang usuliyun berbeza pendapat, tetapi pendapat yang tepat dan itulah yang diamalkan oleh, boleh kita katakan, seluruh fatwa dunia ini, mereka tidak terikat. Mereka tidak mengikat diri. Mungkin ada kecenderungan terhadap mazhab tertentu, tetapi tidak mengikat sehingga tidak boleh keluar langsung pada mazhab. Dan kenapa perkara itu berlaku? Kerana kita hidup di zaman yang rencam. Apabila kita hidup di zaman yang rencam, kita tidak akan mampu untuk melazimkan diri memilih satu pandangan dalam setiap keadaan, satu mazhab dalam setiap keadaan. Sebab itu ada satu orang hamba Allah, dia pernah menulis lah, dia kata kita kok mana pun kena pegang lah muktamad mazhab Syafi'i tu kan. Tapi bila orang tengok isteri dia pun tak pakai niqab juga kan. Kerana kalau dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad tu memang kena pakai purdah lah, seperti mana yang kita cerita dalam podcast yang lepas. Kenapa tak pakai? Di sana dia adalah alasan-alasan tertentu menunjukkan dia pun tak boleh nak konsisten dengan satu pandangan. Apabila berbahas tentang fatwa, satu-satu fatwa dalam Negeri Perlis ni, oleh kerana dia fatwa Negeri Perlis ni dia ada keistimewaan dia sebab seluruh ahli fatwa ni kita boleh katakan sebahagian besar lah, ataupun seluruhnya adalah ilmuwan academician yang menjadi pensyarah universiti kan kebanyakannya. Jadi bila mereka ni dah terbiasa dengan perbahasan akademik, jadi carilah tesis-tesis pengajian Islam di universiti-universiti terbesar dalam dunia ni, di Al-Azhar ke, di Madinah ke, di University of Jordan ke, mana-mana isu yang dibahaskan mesti dilakukan comparative study, maksudnya kajian perbandingan. Dan apabila mentarjihkan sesuatu pandangan, apabila memilih satu pandangan, mesti diletakkan murajjihat, mesti diletakkan alasan kenapa pandangan itu dipilih. Dan seseorang yang buat tesis PhD ke master ke, apabila mengkaji dalam isu-isu khilaf, dia tak boleh kata saya pilih pandangan ni kerana saya bermazhab sekian. Biasanya akan dihentam oleh penilai dengan mengatakan, penilai akan kata aina syakhsiyatul bahis, di manakah identiti pengkaji. Pengkaji perlu menzahirkan identiti dia sebagai seorang yang objektif dalam kajian. Dan inilah semangat yang diambil oleh ahli-ahli fatwa Negeri Perlis. Apabila berbahas tentang isu-isu yang melibatkan umat, mereka akan bentangkan pandangan-pandangan mazhab, daripada mazhab Hanafinya, daripada mazhab Malikinya, daripada Syafi'i, daripada Hambali, kadang-kadang daripada Zahiri sendiri. Dan kadang-kadang pandangan-pandangan dinukilkan oleh Ibn Qudamah, yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi dalam sunan dia. Kita akan lihat satu persatu dan kita akan tengok yang mana satu yang mempunyai kekuatan hujah sekadar penilaian kita. Mungkin ada yang kadang-kadang ada orang bertanya lah, you layak ke? Kita kata kalau kita dah berada di tempat ahli fatwa, kita terpaksa untuk menjadikan diri kita ni melihat isu tu untuk memberikan solusi kepada umat. Kalau tak, kita akan main duk petikai orang je lah. Dah kalau awak kata saya tak layak, saya pun boleh kata awak tak layak. Lama-lama kalau kita tak akan selesaikan masalah umat. Kan? Kerana apabila kita nak mentarjihkan satu-satu pandangan, kita bukan tarjih daripada zero. Kita akan ambil pandangan-pandangan ulama-ulama yang muhaqqiq, yang juga tidak mengikat diri dalam satu mazhab dalam setiap keadaan. Umpamanya kita akan tengok Ibn Qayyim sebut apa, kita akan tengok Ibn Hajar sebut apa, kita akan tengok Syaukani sebut apa, kan, kita akan tengok Ibn Rajab sebut apa. Kerana ulama-ulama yang terkemudian ni, kebanyakan mereka ni muhaqqiq. Maksudnya mereka ini akan memilih pandangan
berdasarkan kepada kekuatan hujah yang ada pada mereka. Imam Nawawi umpamanya dalam Al-Majmu', dia adalah mujtahid mazhab yang hebat, menyusun dalil dalam mazhab Syafi'i, menyusun kitab-kitab, sehingga kan di antara qaul Imam Nawawi yang dalam mazhab Syafi'i, qaul Nawawi di antara qaul yang mu'tamad. Tapi apabila dia membahaskan tentang comparative study di antara mazhab dalam Majmu', di antara kitab yang terakhir dia jugalah, apabila Imam Nawawi membahaskan tentang mazhab-mazhab, dan dia sendiri dalam banyak keadaan, bukanlah banyak, dalam beberapa keadaan memilih pandangan bukan daripada pandangan ataupun tidak mengambil pandangan Imam Syafi'i dalam pemilihan dia, sehingga ada tesis-tesis, beberapa tesis yang keluar bertajuk ikhtiarat al-Imam An-Nawawi, pandangan-pandangan pilihan Imam Nawawi yang tidak bersama dengan madhab imam dia, iaitu madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ada keluasan di situ. Ada keluasan di situ. Supaya kita dapat selesaikan masalah umat. Kalau tak, kita akan berada dalam keadaan yang sukar. Bukan kerana kita membenci mazhab tu, tak. Tetapi kita nak meraihkan keseluruhannya.